Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 11 Julai bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, RUU Perlembagaan Pindaan 2019 dibentang semula di Dewan Rakyat hari ini. ...24 orang terbunuh dalam siri keganasan antara puak di Papua New Guinea. Assalamualaikum dan selamat pagi. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 dijadual dibentang semula pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Berdasarkan aturan urusan mesyuarat RUU bagi menurunkan had umur mengundi daripada 21 kepada 18 tahun. Pendaftaran automatik dan kelayakan calon pilihan raya kepada 18 tahun itu akan dibentang bagi bacaan kali pertama oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman selepas selesai sesi soal jawab lisan. RUU Perlembagaan Pindaan 2019 untuk menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun yang dibentangkan pada 4 Julai ditarik balik semalam. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata keputusan itu dibuat bagi memasukkan cadangan pindaan berhubung pendaftaran pemilih secara automatik dan menurunkan had umur calon pilihan raya. Dr. Mahathir turut yakin pindaan perlembagaan yang dibentangkan hari ini bakal mendapat sokongan 2/3 ahli Dewan Rakyat. Ia susulan komitmen Blok Pembangkang menyokong pindaan berkenaan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengarahkan Kerajaan Negeri Johor untuk memberi penjelasan mengapa negeri berkenaan menukar semula had umur belia selepas pindaan mengenainya dipersetujui di peringkat persekutuan melalui Parlimen. Kita nak kaji apa kesannya, kenapa dia buat benda ni. Kita tak tahu dengan mendalam tentang tindakan yang diambil oleh Kerajaan Johor. Kerajaan Negeri Johor membuat kejutan apabila mengekalkan semula had umur belia di negeri itu kepada 40 tahun. Hanya selepas 8 jam menerima pindaan umur belia 15 hingga 30 tahun diputuskan Kerajaan Persekutuan. Pindaan itu juga mendapat konsensus Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pada 3 Julai lalu, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia Pindaan 2019 Akta 668. Antaranya menurunkan had umur belia daripada 40 tahun kepada 30 tahun. Dalam sidang media itu, Perdana Menteri terkejut apabila ditanya mengenai pelantikan seorang transgender bernama Rania Zara Medina sebagai ahli jawatankuasa Mekanisme Penyelarasan Negara Malaysia CCM. Pelantikan Rania telah disahkan Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye. Transgender. Khusus untuk melihat pada HIV. UP periksa dia tak? Saya tak tahulah macam mana dia transgender. Saya tak jumpa dengan dia. Jelas Dr. Boon Chye, pelantikan transgender itu sah mengikut prosedur sedia ada dan Rania dipilih berdasarkan komuniti sasar iaitu mewakili golongan transgender. CCM Malaysia ditubuhkan atas keputusan Kabinet pada 2009 untuk menangani penyakit HIV/AIDS melalui sumbangan daripada Global Fund. Selain berfungsi mengawal HIV/AIDS sejajar dengan Pelan Strategik Nasional untuk menangani wabak berkenaan di negara ini. Sementara itu, pelantikan Ratu Trans Women 2017 itu mendapat reaksi yang pelbagai. Pertimbangkan semula dan apa salahnya antara yang disuarakan. Isu yang berikutnya, apakah kita ini memberi pengiktirafan kepada kecelaruan gender ini? Kalau kita tak memberi pengiktirafan kepada kecelaruan gender, jadi patutlah kita buat pertimbangan-pertimbangan yang wajarlah. Sebab kalau dia dah
orang kata dah terlanjur biar balik ke pangkal jalan, gitulah. Jangan sampai kita beri tugas ni sehingga seolah-olah kita mengiktiraf kecelaruan gender ini. Well, they're not. They're also human beings. So, having experienced work or doing work to eliminate atau menghapuskan diskriminasi, surely kita semua boleh agree, kita setuju bahawa orang transgender pada he or she, in this case she has a right to work, untuk bekerja, dia ada right untuk kesihatan, dia ada right not to face violence. So I think let's work on what we agree on. We all agree a person has the right to work. Seterusnya, Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas 9,450 karton rokok dalam serbuan ke atas sebuah gudang di kawasan perindustrian Pengkalan Cepa 2, Kota Baru, Kelantan. Nilai rokok yang dirampas dianggarkan RM151,000 dengan jumlah cukai lebih RM1 juta. Rampasan dibuat pasukan operasi JKDM Cawangan Penguatkuasaan Pengkalan Kubur, Kelantan. Semua rokok berkenaan disyaki diseludup dari Vietnam dan untuk pasaran di luar Kelantan. Ini merupakan antara rampasan yang terbesar yang berjaya kita patahkan oleh pasukan operasi Kelantan pada tahun ini. Yang nombor 2 lah selepas yang kita buat 2 minggu lepas. Itu yang pertama. Seorang lelaki warga tempatan berusia 41 tahun yang juga pemilik gudang ditahan. Seorang lagi individu yang menyewa gudang terbabit dari Pulau Pinang sedang diburu. Ini pula 17 nelayan warga tempatan ditahan di Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam serbuan di perairan Kuala Kedah. Kesemua mereka berusia 19 hingga 40 tahun itu didapati positif dadah sama ada daripada jenis methamphetamine atau heroin. Operasi turut memeriksa semua bot nelayan yang sedang menangkap ikan di perairan Kuala Kedah. Ia selari dengan usaha pembasmian dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan nelayan. Kita sedia maklum, Langkawi adalah kawasan tanggungjawab maritim negeri Kedah dan Perlis, dan zon maritim Kuala Kedah secara langsung mengambil inisiatif untuk mengekang benda ini sebelum jadi dan mengekang kemasukan dadah daripada laut lah kata. Seramai 25 anggota maritim bersama 20 anggota AADK Negeri Kedah terlibat dalam operasi ini. Semua yang ditahan dibawa ke AADK Alustar untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Kerajaan akan menandatangani perjanjian persefahaman MOU peringkat menteri bagi inisiatif Grid Tenaga ASEAN September ini. Grid yang menghubungkan sumber tenaga elektrik negara dengan Laos dan Thailand itu bertujuan memastikan keselamatan dan kemampanan sumber tenaga di rantau ini. In Malaysia, and we hope to also look into other ASEAN countries as well as we see the needs. But above all, as we, as a country, as a region, we are always working on security, reliability, and sustainability. This will be the aim and the balance that we need to take among all ASEAN Energy Ministers. Beliau berkata demikian pada sidang meja bulat membentuk lanskip masa depan tenaga Malaysia anjuran Petronas bersama World Economic Forum. Yeo turut mengesahkan kementeriannya akan membentangkan rang undang-undang di Parlimen tidak lama lagi bagi memudahkan rakyat membeli sumber tenaga boleh diperbaharui. Golongan pendidik dikesan tidak terlepas dalam mengalami masalah kesejahteraan mental berbanding kerja lain di negara ini. Isu-isu kesejahteraan mental masa kini dilihat semakin kompleks. Tindakan mengenepikan aspek psikologi akan menjejaskan proses pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan sangat penting untuk kita menangani isu ini kerana guru ni, setiap guru mesti ada ramai murid yang belajar dengannya. Sebagai contohnya guru kelas, kurang-kurangnya pada satu-satu kelas ada 40 orang.
murid yang di bawah jagaan seorang guru itu. Jadi kalaulah guru kita berdepan dengan keadaan ketidaksejahteraan mental, dia boleh mengganggu gugatlah pendidikan kalangan murid ni. Sebab itulah kita menganggap ini satu perkara yang serius dan kita perlu tangani dengan sebaik-baiknya. Tambahnya, masalah rumah tangga, kesempitan kewangan, tahap kesihatan yang menurun, kesukaran memperoleh pekerjaan, tinggal berjauhan dengan pasangan dan keluarga, ketidakcekapan melaksanakan tugas antara punca yang tidak terlepas dialami oleh golongan pendidik. Memandangkan mental merupakan salah satu aspek psikologi, bahagian psikologi dan kaunseling perlu membangunkan pelan meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi guru berbanding aspek mental. Seramai 60 golongan asnaf dari sekitar ibu negara menerima bantuan rumah dengan nilai keseluruhan berjumlah 3.1 juta ringgit di bawah program Baiti Janati Wilayah Persekutuan. Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad berkata, penerima yang terdiri daripada orang kurang upaya, warga emas, ibu tunggal, miskin tegar dan daif itu menerima hak milik rumah menggunakan peruntukan agihan semula Wang Zakat Perniagaan Tenaga Nasional Berhad TNB. Dengan kita mengajak untuk pihak-pihak JLC yang lain untuk turut bersama mengikut contoh yang telah ditunjukkan oleh pihak TNB khususnya, di mana bayaran zakat yang mereka lakukan digunakan untuk membeli rumah-rumah bagi golongan yang miskin. Pada hari ini kita telah ada 60 orang penerima. Ini khusus untuk wilayah persekutuan lah, yang mana yang di bawah Kementerian Wilayah. Khalid turut menggalakkan penyertaan syarikat lain dengan memperuntukkan agihan semula wang zakat perniagaan khusus bagi yang beragama Islam serta membuat sumbangan tanggungjawab korporat sosial untuk yang bukan Islam. Beliau berharap peruntukan itu dapat ditingkatkan lagi supaya dapat mensasarkan 90 penerima di masa akan datang. Dalam pada itu, pemilihan penerima yang layak adalah melalui satu jawatan kuasa khas. Di BKL, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pusat Zakat dan juga TNB untuk memilih mereka yang benar-benar layak mengikut asnafnya, barulah kita berikan rumah yang berkenaan. Ini kegembiraan ini tak terduga. Saya tak menjangka benda ini semua. Tapi memang alhamdulillah lah. Syukur kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada kawan saya yang sama-sama berhenti, yang mendoakan saya. Keluhan penduduk di Kampung Empar Pokok Senar Kedah yang bimbang kerana jambatan usang yang menjadi laluan utama hampir rebah mendapat perhatian kerajaan negeri. Ia selepas Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir mahu ia diganti segera. Kalau dari mata kasar kita dah nampak bahawa jabatan itu dah tak kukuh keadaannya, patutnya kita dah ambil tindakan lah. Kalau titi besi itu memang dia bersifat sementara lah. Maksudnya kan daripada awal dibina pun patutnya dah diganti dengan titi konkrit lah kan. Tapi saya tengok dia lorong, dia satu lorong je, dia one way saja. Itu pun dah bergoyang lah. Jadi itu tak nampak tak selamat. Tapi nampak titi itu panjang. 100 meter. 100 meter. Jadi kereta nak lalu pun saya tak pasti kalau ada had berat dan sebagainya. Kalau lori kecil bawa batu pun boleh tahan beratnya kan. Pejabat daerah Pokok Senar sudah diarahkan untuk meneliti status titi berkenaan dan menyerahkan laporan secepat mungkin. Kerajaan negeri kemudiannya akan mengusahakan pemerolehan peruntukan menerusi belanjawan kerajaan persekutuan atau menerusi belanjawan kerajaan negeri. Titi besi yang berusia 25 tahun itu sudah tidak lagi selamat digunakan kerana berkarat dan strukturnya yang mula berlubang. Penduduk sebelum ini sudah melakukan gotong royong, namun ia hanya mampu untuk memberikan pembaikan yang minimum. Enam peserta negara akan berentak bersama 72 negara lain bagi kejohanan dunia seni persembahan WCOPA 2019 di California, Amerika Syarikat pada Jumaat ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Muhammadin Ketapi berkata, Malaysia menghantar penyertaan bagi acara vokal dan tarian.
Meskipun tanpa peruntukan daripada kerajaan untuk menyertai kejohanan tersebut, peserta negara tetap bersemangat dengan mencari tajaan sendiri. Saya dimaklumkan juga bahawa peserta negara pada tahun ini terdiri daripada anak-anak muda yang berusia antara 13 hingga 21 tahun. Sudah semestinya ia satu cabaran berat untuk dipikul, namun saya yakin dan percaya dengan semangat mengharumkan nama negara akan membolehkan anak-anak muda ini meraihkan kejayaan di California itu nanti. Malaysia telah menyertai pertandingan berkenaan sebanyak 14 kali sejak 2005 dan pernah memenangi anugerah juara dunia. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 24 orang termasuk 2 wanita hamil terbunuh dalam siri keganasan antara puak di sebuah kawasan pergunungan di Papua Nugini. Insiden yang berlarutan selama 3 hari itu berlaku di wilayah Hela apabila puak bertelagah dipercayai berebut untuk kawalan deposit emas. Pemerintah wilayah Hela menjangkakan angka kematian akan meningkat. Perdana Menteri yang baru dilantik, James Marape, berjanji mendapatkan keadilan bagi mangsa yang terkorban. Sejak sekian lama, puak di wilayah pergunungan Papua Nugini terbabit dalam konflik yang diburukkan lagi dengan kemasukan senjata automatik. Kebanyakan pergaduhan juga didorong oleh sengketa lama berpunca daripada jenayah rogol, rompakan atau pertikaian membabitkan persempadanan puak. Qantas Airways yang mengendalikan 6 daripada 25 pesawat Airbus jenis A380 diarahkan oleh pengawal selia Eropah untuk menjalani pemeriksaan bagi kemungkinan keretakan pada sayap pesawat. Pengendali syarikat penerbangan Australia itu diberi tempoh sehingga Mei 2021 untuk melakukan pemeriksaan pada 4 pesawat model berkenaan. Ketua Jurutera Qantas Chris Nook memaklumkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke atas 2 pesawat miliknya sebelum ini dan mendapati tidak ada masalah terhadap integriti struktur sayap. Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah berkata arahan bertarikh 5 Julai itu dikeluarkan bagi mengesan sekiranya terdapat rekahan pada sayap pesawat A380 yang masih beroperasi. Bagaimanapun, setakat ini arahan itu tidak membabitkan sebarang penggantungan operasi mana-mana pesawat. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan. 2 perlawanan Liga Super berlangsung semalam menyaksikan Perak berjaya menundukkan Selangor 3-2 di laman sendiri. Sementara Kuala Lumpur hampa apabila tewas di tangan Felda United 0-2. Perak terpaksa berhempas pulas sebelum berjaya bangkit mengatasi Selangor di Stadium Perak Ipoh. Selangor membuka jaringan menerusi Taylor Grant pada minit ke-29. Tersentak dengan gol itu, skuad kendalian Mehmet Durakovic bangkit mendapatkan gol penyamaan menerusi Kareka pada minit ke-42. Selang 3 minit, Selangor kembali depan selepas jaringan Enric Dos Santos menewaskan penjaga gol Hafizul Hakim. Minit terakhir sebelum tamat separuh masa pertama, skuad The Boss Garis sekali lagi menyamakan kedudukan menerusi sepakan percuma Leandro. Bersambung perlawanan, Kareka menyelamatkan Perak selepas berjaya membolisi gawang gol Selangor pada minit ke-61. Kemenangan itu sekaligus melonjak Perak ke tangga ke-6 Liga dengan 30 mata. Sementara itu, misi Kuala Lumpur untuk terus bersaing di Liga Super musim depan menemui jalan sukar selepas tewas 2-0 kepada Felda United FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Tuan rumah bermula garang namun ketumpulan penyudah menafikan hasrat untuk meraih gol awal. Bagaimanapun, Felda bangkit mengimbangi permainan dan hasilnya minit ke-40, Khairul Amri Muhammad Kamal memanfaatkan peluang untuk gol pertama pelawat. Bersambung babak kedua, tuan rumah gagal untuk memanfaat peluang. Sebaliknya, pada minit ke-63, Zahril Azri Zabri menambah jaringan kedua buat Felda United.
Dengan baki 2 perlawanan lagi, tugas mencabar menanti skuad kendalian Rosni Mat Darus untuk mengelak turun ke Liga Perdana musim depan. Kuala Lumpur dijadualkan menentang Johor Darul Takzim JDT di tempat lawan sebelum menamatkan musim ini bertemu Perak. Kemelut yang melanda Persekutuan Karate Malaysia MAKAF bagai belum menemui noktahnya selepas terbentuk satu lagi barisan exco baru. Ia berikutan proses pemilihan yang diadakan oleh 12 ahli gabungan yang mendakwa pemilihan adalah sah dan mengikut perlembagaan. Dengan pelantikan Datuk Clement Su sebagai Presiden baru, bermakna MAKAF kini dinaungi 2 Presiden selain Presiden asal Tan Sri Ali Rustam. 12 ahli gabungan yang menentang MAKAF telah mengadakan mesyuarat agung Dwi Tahunan MAKAF di Putrajaya semalam. Sesi pemilihan ahli jawatan kuasa baru turut diadakan sekaligus memilih Datuk Clement Su sebagai Presiden MAKAF. We're going to submit our BGM kepada pesuruh sukan and they have to go through it and we have three things in mind. Number one, kita follow perlembagaan. We are following constitution. Constitution is above everything in a sport body. Number two is we are majority. Kita ada 12 athlete out 22. Dan number three is whatever we do, it is not illegal. Menurut Setiausaha Agung MAKAF P. Tiago, pihaknya kini menanti maklum balas Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS untuk mengesahkan minit mesyuarat dan barisan ahli jawatan kuasa baru MAKAF ini. No, kalau sekiranya PJ diiktirafkan, dia kena ada sebab. Mengapa dia tidak diiktirafkan? Sebab mengikut perlembagaan Persekutuan Karate Malaysia, kita harus melakukan kita punya pesyuarat agung ni sebelum 31 Mac. Tetapi oleh kerana mesyuarat ini tidak dilangsungkan dan hari inilah hari yang kita mengambil alih dan melaksanakan mesyuarat tersebut, so I don't find a reason why PJS tak akan terima sebab kita mengikut proses. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Sekian Bulletin Pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.